والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat sambung balik pengajian Tauhid kita ke surat 9 insyaAllah. Pentingnya Islam, pentingnya Islam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dibekalkan dengan akal yang dapat membezakan dan memahami sesuatu, tetapi lemah untuk mengetahui hakikat kejadian. Mengapakah dia dicipta dan di manakah kesudahannya? Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan begitu sahaja. Dengan akal kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, manusia cuba mengkaji alam ini, kedudukan dan matlamatnya. Tetapi dengan akal sahaja manusia tak akan mampu mengatasi kelemahan yang sedang ada pada dirinya. Akal tidak mampu memahami sesuatu yang di luar batas kemampuannya tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gazet dia lah yang musannif nak tahu dia, manusia dibekalkan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal ni yang membezakan manusia dengan binatang. Pasal akal dia akan bertembung dengan nafsu. Bila bertemu dengan nafsu, maksudnya di sana ada elemen kebinatangan. Maka Allah Ta'ala nak bersihkan manusia daripada nilai kebinatangan tersebut, maka Allah Ta'ala beri akal. Maka dengan akal ni manusia boleh manage dia punya kehidupan. Yang sangat hebat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala disebut Dr. Yusuf Qaradawi, laqad mayyazallahu al-insan bil aql. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan akal. Dengan akal. Padahal ada sebahagian manusia yang menyembah akal itu sendiri. Mereka menyembah akal mereka itu sendiri tanpa melihat kepada Tuhan yang membuatkan akal pada mereka. Ada masalah. Mereka dilindungi dengan akal mereka itu juga. Oleh kerana itu, masalah yang dihadapi sekarang, walaupun cerdik macam mana pun, manusia tak boleh nak memahami di luar jangkauan akal. Contohnya, akal boleh tengok benda yang nampak dengan mata kasar sahaja, boleh nilai dengan mata kasar sahaja. Hak benda yang tidak dinampak dengan mata kasar, akal tak boleh nilai. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turun satu ayat dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada kamu itu wahai manusia, kamu tengok dan berhati ke tak? Maknanya berhati nak pergi ke Mekah, ke Mesir ke, tak perlu. Duduk di Malaysia pun tak ada masalah. Bila kita kaji batang tubuh kita sendiri. Seorang profesor, dia boleh PhD kerana kaji ayat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Adakah kamu tak perhati dengan kejadian kamu sendiri itu? Allah sebut dalam ayat yang lain, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu yang tidak ada apa-apa ilmu. Maknanya, yang pertama sekali Allah gazet dalam surah Al-Kahfi, bagaimana manusia tak tahu kejadian dia. Bukan dia, mak dia pun tak tahu asal kejadian dia. Maknanya akal manusia terbatas dengan benda yang dia nampak sahaja. Benda yang tak nampak maka tak boleh nak bahas. Pasal itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama dia bersama dengan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nak memandu akal, supaya ikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud macam mana pun manusia, kalau jika tak ikutlah Islam, tak ikut apa hak yang diperintah oleh Allah, maka dia sebenarnya hina. Padahal Nabi bawa mari nilai yang tersebut. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang cerdiklah orang yang merendahkan diri dia di hadapan Allah dan beramal untuk negeri akhirat. Ini orang cerdik.
Ni orang yang cerdik. Maknanya rendah diri pada Allah, mengiktiraf apa yang Allah buat. Walaupun dia bijak macam mana sekalipun, tak boleh nak mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita sebut bahawasanya akal terbatas dengan apa yang dia nampak. Baik. Kita melihat betapa mereka yang bernama ahli falsafah ketuhanan yang kononnya dengan membelakangkan wahyu ilahi telah meletakkan manusia yang mulia kejadiannya mengabdikan diri kepada sesama manusia, kebendaan, haiwan, kayu, batu dan perkara-perkara gaib yang diada-adakan. Macam mana manusia yang begitu hebat ciptaan dia, orang cerdik, otak bijak, tapi dia sembah batu, dia sembah kayu, dia sembah benda hak tak nampak. Itu dia main buat khayalan. Buat khayalan, Tuhan dia gini, Tuhan dia gini, Tuhan dia gini. Allah, kita cakap dengan orang yang Buddhis. Buddha ni dia ada dua Tuhan, yang boleh disimpulkan dua Tuhan lah. Yang pertama Tuhan hak janggut panjang, lepas tu tak hak pedas atau kak tu hak duduk atas kayangan. Satu. Yang kedua Tuhan ni hak besar, dia Tuhan bumi. Kamu cakap sendiri. Kita bagi ekong Cina tu, dia budak ni. Jadi kita tanya dia, pasal apa token sembah apa di patung ni? Kita tanya dia, kata dia, ni Tuhan bumi, ada satu lagi Tuhan langit, kata dia. Langit dan bumi dia tak balas, kata dia. Ada langit ni waktu rezeki, dan dia hak bawah ni terima ni. Jadi kita kena sembah dulu lah, kata dia. Bagaimana dia khayal, dia apa berlaku pun nama tu khayalan dia. Macam mana otak bijak, otak cerdik Tuhan beri, tapi boleh sembah benda hak tidak ada hujah. Lepas kurkan balik satu surah yang namakan surah Al-Isra. Tuan-tuan cari ada satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi wala taqfu ma laysa bihi min ilm. Ini kaedah yang Tuhan sebutkan surah Al-Isra. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan buat benda yang kamu tidak ada hujah. Tengok hebatnya Islam. Kalau ada hujah, okey buat. Tu dia. Otak kamu boleh fikir, otak kamu boleh manage, tapi macam mana kamu nak sesuatu itu mesti ada hujah. Itu dia betulah hak yang dibawa oleh semua Rasul alaihi wassalam. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mari hujah. Kalau kamu ada hujah, kami itu kamu. Rasul alaihi wasallam tak akan ikut orang yang ada hujah. Tapi apabila berdepan hujah daripada Allah Ta'ala, semuanya kalah dah. Pasal apa? Allah ni alimus sirri wa akhbar. Allah yang maha tahu ilmu yang tersembunyi, yang tak nampak tengok dalam mata kasar. Tapi benda ni diiktiraf oleh manusia. Itu so kita tahu lah. Dah acik tengok cermin. Contohnya kita sekarang ni, kita percaya telinga kita ada. Percaya telinga kita ada, memang kita rasa telinga kita memang ada. Tapi kita tengok tak, siapa kita tengok telinga dia, kamu Amna nak tahu ilmu apa dia guna. Tak sungguh. Tapi tak acik tengok cermin lah maknanya. Makna telinga dia confirm dia rasa dia. Tapi tengok macam mana rupa telinga kita dah ada boleh. Mana nak sebutnya bahawasanya benda tu ada, tapi tak tengok. Benda ni dah akal tak nak fikir. Tak nak fikir. Hak depan macam ni pasal ada roh. Manusia dia dua elemen. Yang pertama fizikal, yang keduanya roh. Dua-dua perlu pada makanan dah. Yang fizikal tak nampak tengok. Yang keduanya roh ni tak nampak tengok. Tapi kita yakin benda tu ada. Hak comel ni pasal ada roh. Kalau roh tak ada, semua lari belakang. Bila tak ada roh dipanggil mayat. Bila mayat siapa nak beri? Hak comel ni lah. Hak malaikat mari semua duduk ikut kita je. Tapi bila mati, tak ada layak. Malaikat dah habis dah. Lepas tu tengok mayat mana-mana pun bila mati je semua biru. Nyata lain pun gising kau. Pasal apa? Roh tak ada dah.
Roh tak ada dah. Pasal itulah ulama tasawuf sebut kita hak yang duduk atas muka bumi ni hak yang paling bernilai roh. Bila roh tak ada, habis licin raya kita sebenarnya. Mula makan hak ni urung, lalak urung, semua urung habis. Tapi masa roh ada, mulianya manusia ni malaikat duk jaga. Malaikat duk jaga. Tak ada hak yang salah. Masuk hospital kerana semua masuk dari hidung ke dengar tak ada. Itu memang hak babak sungguh ujian tu lah. 1000 tu ada tapi jarang dengar. Pasal apa? Ada malaikat hak jaga. Subhanallah. Baik. Dengan akal sahaja tak cukup bagi manusia untuk membezakan baik dan buruk menurut fitrah insaniah yang sebenarnya. Di samping itu terdapat perkara gaib yang hanya dapat diketahui melalui wahyi. Wahyi wahyi itu maksudnya tambah wahyi, bukan wahyi tambah melalui wahyi dan syarak, seperti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, beriman pada malaikat, hari kiamat, kebangkitan dan lain-lainnya. Maksudnya kita ni manusia mesti ada satu elemen lain yang memandu kita. Kalau tidak, kita tidak akan baik. Berapa ramai orang yang cerdik tapi tindakan dia tu tidak mengikut prosedur. Cuba tengok baik-baik bagaimana seorang yang bijak macam kaum Ad, kaum Samud dulu hebat tu. Kaum Nabi Lut tu hebat yang amat sangat. Ni bukit gunung tu boleh dipahak-pahak siap bang Lut. Tapi bagaimana dia tak nak memikir ada hubungan sejenis. Laki-laki kahwin dengan laki-laki. Laki-laki tengok perempuan tak ada nafsu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tengok akal dia. Walaupun bijak dari sudut keduniaan, tapi apabila dia belakangkan hak yang dibawa oleh Nabi dan dibawa oleh Allah Ta'ala, bagaimana mereka dicelakakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tak nak memikir keadaan mereka. Itu dia. Dan tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pemurahnya Allah putuskan silih ganti rantaian Rasul alaihi wassalam supaya duduk atas muka bumi ini ikut hak kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha adil lagi maha bijaksana, di mana manusia yang ditugaskan menjadi khalifah dan segala kelayakan yang ada pada mereka tidak dibiarkan begitu sahaja. Adanya manusia ini penting untuk memikul amanah di muka bumi yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia perlu dibimbing kerana dirinya mempunyai peranan yang sangat besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan manusia dan bumi sebagai tempat kediamannya, juga pencipta segala bahan-bahan alam yang mempunyai hubungan dengan manusia itu, tidak membiarkan manusia begitu sahaja. Wa ma ana bizallamin lil 'abid, sesungguhnya aku tidak menzalimi akan hamba yang aku ciptakan. Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun Nabi nak khabar pasal apa duduk atas muka bumi, di mana kita akan pergi kesudahan hidup kita. Cumanya masalah kita ni ada 4 ujian. Ni masalah ni ramai hak yang tergelincir. 4 ujian hak disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Walaupun sebagiannya tahu selepas dia baca, dia diberi penerangan, memang semua tahu. Yang pertama sekali, manusia tak boleh ingkar bahawa dia akan mati. Ada soalan. Walaupun dia ni beragama Kristian ke Yahudi ke, tidak ada agama ke, memang dia tidak akan syok dengan adanya kematian. Tapi masalahnya dengan kematian dia tu, dia hanya melihat beberapa persepsi. Yang pertama, kalau Islam dia melihat kematian satu permulaan. Kalau orang lain melihat kematian kemusnahan, habis segala-galanya, tak ada kehidupan lepas. Inilah hak yang berpegang dengan Nabi dengan orang-orang Quraisy, terutamanya Abu Jahal. Abu Jahal ni otak bijak. Abu Jahal ni dipanggil Abul Hakam. Bijak. Yang kedua, An-Nadhar. An-Nadhar ni kalau gabung dengan Abu Jahal, kalau lawan lain. Semua syair-syair, otak-otak kalau lah ke lawan orang. Hebat.